dia punya apa tu panjang. Cuma antara elemen penting adalah sasaran DEB itu adalah pencapaian equity orang Melayu dalam ekonomi negara Malaysia ni. Orang Melayu itu 30% ekonomi tanah Melayu. Tapi daripada saat DEB ditubuhkan tu sampailah sekarang, kata selamat tu tidak berjaya dicapai. Okey, itu adalah aspek kepentingan orang Melayu, apa yang kerajaan sudah buat untuk menjaga orang Melayu. Dan saya cakap, bagi saya sendiri, apa yang saya simpulkan dan apa yang saya sampaikan ni, memang kerajaan usaha untuk memperjuangkan orang Melayu. Itu sahih. Dan cuma pada masa sekarang ni ada sedikit, kita kata mungkin kepincangan. Dia bukan lagi nak memperjuangkan orang Melayu secara keseluruhan, tapi orang Melayu yang kita panggil kelompok-kelompok tertentu saja yang berjaya mendapat nikmat daripada perjuangan tersebut. And if you ask, kalau orang putih, if you are somebody to somebody, only then kita boleh dapat nikmat tu. If you are kata orang tak ada kabel, jangan harap lah. Saudara, berkenaan dengan saya mencelah berkenaan kita bincangkan Melayu dan juga Islam, dan juga berkaitan dengan usaha yang kerajaan dah buat nak memastikan martabatkan. Jadi mungkin saudara boleh jelaskan sikit sebanyak, adakah usaha itu, bagaimana tahap keseriusan? Kalau kita nak bicarakan setiap orang sekadar menggariskan, adakah dia betul-betul setiap program dilaksanakan dan development, bagaimana improvement setiap satu projek dilaksanakan itu dari semasa ke semasa, sebab dia memakan masa 56 tahun. Kalau boleh bagi berkenaan statistik sebanyak, data dan sebagainya, silakan. Berhubung dengan soalan pada moderator ni, apa yang saya cakap daripada perjuangan untuk mengtabakkan orang Melayu, keseriusan tu ada tapi belum tercapai. Macam saya cakap lagi, dasar matlamat DEB adalah untuk memastikan penguasaan ekonomi orang Melayu adalah 30%. Tapi sampai sekarang dasar tu belum tercapai, dan sekarang DEB pun sekarang sudah dimansuhkan dan diganti dengan Economic Transformation Program yang orang putih punya tu. Okay. Okay, and then itu adalah dari aspek Melayu, memperjuangkan kemelayuan. Daripada aspek Islam pula, tadi kita soalan sebab kita punya tajuk adalah Melayu dan Islam. Okay, daripada segi aspek agama, bagi saya adalah kita secara sedihnya adalah terkebelakang. Kenapa saya cakap itu? Pertama sekali, tulisan Jawi yang merupakan identiti Melayu Islam kita telah dimansuhkan dan ditukar kepada tulisan Romi. Sebab saya pada zaman sekolah dulu, saya nak tulis Jawi pun sekarang ni saya tak berapa reti. Tambahlah puluhan generasi anak muda sekarang, pelajar zaman sekarang yang mungkin tak kenal tulisan Jawi. Sedangkan tulisan Jawi ni adalah tulisan identiti kita sejak daripada dulu lagi sampailah sekarang. Itulah tulisan kita, warisan nenek moyang kita. Itu satu tulisan. Kemudian bahasa Arab, bahasa Arab yang kata bahasa Al-Quran. Bahasa Arab, penguasaan bahasa Arab di kalangan Melayu Islam sendiri berapa ramai yang menguasai. Sedangkan jelaskan secara jujurnya, saya adalah pelajar UIA, tapi sebenarnya saya sendiri tak suka cakap Arab. Itu daripada dari dasar akademik kita tak tekan sekalipun untuk orang Melayu belajar bahasa Arab. Sedangkan itu adalah identiti kita, agama kita. Dan lastly is aspek agama pula. Aspek agama ni kita kata kerajaan UMNO bagi saya adalah dia tak memperjuangkan agama sangat. Sekarang kita dapat lihat pada zaman sekarang ni pemakaian, contoh aurat, pakaian tudung pada zaman ni biasa. Tapi saya pernah tak kita lihat filem-filem klasik dulu yang saya minat, filem Piramli. Ibu dalam Piramli sendiri, apa yang kita dapat lihat, pelakon ni tak pakai tudung. Tak jumpa lagi filem Piramli ada pelakon dia pakai tudung. Sebab daripada zaman itu orang Melayu pakai tudung tu adalah satu benda yang kita kata pelik lah. Sampai diberi gelaran hantu bungkus. Untuk kata orang perempuan yang pakai tudung tutup rambut je pun infat dalam malah ustazah sendiri tak pakai tudung sebenarnya. Kalau saya faham lah, saya baca pembacaan saya. Tapi pada zaman itu Islam kita, kenapa zaman sekarang ni orang kata pakai tudung satu benda biasa, is perjuangan Habib yang diasaskan oleh Ustaz
Fadlino dan yang dipimpin lah Ustaz Fadlino dan Ustaz Fadlino dan Anwar Ibrahim, di mana dia cuba mengislamkan kembali orang Melayu, dan bagi saya perjuangan mereka telah berjaya lah mengislamkan kembali orang Melayu daripada segi aspek-aspek aspek-aspek basic kan. Dan lastly, kesimpulan apa yang saya cakap, daripada segi aspek memperjuangkan Melayu, kerajaan telah memperjuangkan kepentingan orang Melayu, tapi pencapaian itu boleh dipersoalkan. Tapi daripada segi memperjuangkan agama Islam, saya itu kita akan ke belakang, sebab banyak benda yang sebenarnya kita hilang. Itu saja. Okey, terima kasih Saudara Izzat. Saya tertarik pada beberapa poin yang diutarakan berkenaan dengan apa poin tadi, saya lupa. Terutama berkenaan dasar ekonomi baru. Kaum Melayu, bangsa Melayu mencapai equity 30% dengan kaum majoriti di Malaysia. Tapi dari segi ekonomi, equity yang dipegang Melayu sampai sekarang, selama 56 tahun kita mencapai kemerdekaan, belum mencecah 30%. Cuba kita bayangkan. Dan Saudara Izzat tadi bersetuju kerajaan ada dasar ataupun program bagaimana perencanaan untuk dilaksanakan. Namun dari segi keseriusan itu Saudara Izzat mungkin kurang bersetuju, maksud dia lah. Dari segi kita ke belakang lah tentang keseriusan. Dan untuk yang seterusnya saya menjemput panelis ketiga untuk membicarakan berkenaan dengan memokan isu yang dibawa dan dibincangkan sabang hari. Setiap hari kita buka media-media arus perdana menayangkan tentang memokan. Ni pasca PRU. Sekiranya kerajaan bertukar, dimenangi oleh Pakatan Rakyat, okay? Tengok TV tak ni? Ke semua boikot? Tak tengok? Bagus pelajar UAE. Saban hari kita baca surat khabar, media-media arus perdana membicarakan berkenaan memokan sekiranya Pakatan Rakyat, kerajaan bertukar setelah 56 tahun, maka negara ini akan menjadi negara Kristian. Perlembagaan akan bertukar. Isu agama Islam sebagai agama rasmi tidak lagi menjadi fokus. Negara akan bankrupt. Dan juga isu kalimah Allah dipermainkan sewenang-wenangnya. Jadi isu-isu ini setiap hari ulang tayang, sehingga kita sebagai pelajar UAE, bukan kita, mungkin saya lah kot, yang lain sudah ada lah kot, terkeliru dengan memokan isu sebegini. Jadi bagaimana pendapat Saudara Mak Fatimah? Silakan. Kita minta untuk bicarakan tentang berkenaan dengan hujah dan juga fakta. Kita tak nak emosi apa semua dan sebagainya. Okay, terima kasih kepada moderator, panel serta sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa minit? 7 minit. 7 minit. Soalan banyak 7 minit. Cukup gitu. Okey, pertama sekali, sebelum start 7 minit, saya ada versi lain tentang kadang-kadang saya Izzat tadi. Tentang bagaimana sejarah penubuhan UMNO. Saya ada versi jahat, nak dengar ke tak? Versi jahat saya tentang penubuhan UMNO. Kalau kita baca teks sejarah dan juga Wikipedia, memang sejarah penubuhan UMNO itu sejarah yang sangat mulia dan baik. UMNO sendiri, nama dia British. Kalaulah betul-betul dia adalah orang Melayu, betul-betul daripada akar umbi atau suara hati rakyat Melayu ketika zaman 1946, saya rasa dia akan menggunakan nama Malay. Nama Melayu. Sebab apa? Sebab dia United Malay National Organisation, satu pertubuhan yang ditaja oleh British. Sebab apa? Sebab semasa itu, pada tahun 1945, selepas Jepun meninggalkan tanah Melayu, Ahmad Bustaman, Burhanuddin Hilmi, Mokhtaruddin Lasso, mereka menubuhkan satu parti kebangsaan Melayu Melaya dalam sejarah panggil PKMM. Dan bagaimana hebatnya sejarah tingkatan 4, tingkatan 5 ni, kita akan dengar nama-nama ni, kita akan panggil zero. Betul tak? Kita dengar nama Ahmad Bustaman, jahat, Komini. Mokhtaruddin Lasso, Komini. Burhanuddin Hilmi, Komini. Prof. Zulkifli Muhammad, Komini. Abu Bakar Baqi,
Abu Bakar bagi bukan itu ni. Grup ni saya apa? Ada yang kena 3 bulan je bertahan. Bukan Basyir apa. Ni guru Semanggol, nama apa? Tak tahu semua, babi semua. Okey. Asalnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, ketika zaman 1945 PKNN mendapat tempat di hati rakyat Melayu. Sejarah PKNN, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, ditubuhkan untuk menuntut hak kemerdekaan daripada Inggeris dan melawan Inggeris, dan mereka inilah yang memulakan memperjuangkan nasib orang Melayu dari sudut sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Apabila British melihat hari ini Melayu semua bergabung di bawah PKNN, bagaimana taktik British untuk memecah belahkan kesatuan Melayu pada masa itu, mereka menawarkan satu lagi package dipanggil United Myanmar Nepal Organization. Tak ada. Okey, UMNO. Kenapa? Masa tu jadi dua. Masa tu lah bermula kesatuan Melayu. Menurut analisis sejarah, sekiranya tidak dihubungkan UMNO, Malaysia ni mungkin akan mendapat kemerdekaan lebih awal hasil dari perjuangan PKNN. Dan dalam buku teks sejarah kita, dia menggambarkan PKNN dan tokoh-tokoh ini sebagai haluan kiri dan jahat. Dan UMNO itu lebih mulia dan baik. Dalam teks sejarah, bagaimana dia penulisan tu rawi yang saya pegang setakat. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pertama sekali hari ini tentang pasca PRU 13, sekiranya bertukar kerajaan, maka dimomokkan dan hari ini disebarkan di peringkat orang kampung dan sebagainya tentang perlembagaan Malaysia akan ditukar, hak istimewa orang Melayu akan dihapuskan, Kristian akan menjadi agama rasmi dan sebagainya. Pertama sekali, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya nak bawa anda semua melihat pada ranking media Malaysia di peringkat antarabangsa. Ranking media Malaysia di peringkat antarabangsa, kita negara Malaysia berada tangga yang ke-145. Lebih baik sikit berbanding dengan ranking bola sepak FIFA. Bola sepak Malaysia tu buruk sikit, 160 lebih dah sekarang ni. Tapi ranking media kita alhamdulillah lebih baik pada bola sepak. Mungkin Raja Gopal, mereka boleh cek institusi Raja tu. Pak Raja Gopal pun masalah. Ada nama Raja semua ya. Okey, rakam kan, bahaya ni. Okey, tarik balik. Okey, sabar-sabar dulu. Saya balik statement tadi. Lama kena ke apa? Kita faham tadi. Tak boleh jadi pengarah bola sepak kapal bagi saya. Okey, sabar-sabar dirahmati Allah. Tentang kat mana tadi? Ranking media. Ranking media 145, kita setaraf dan berada dalam golongan negara mundur. Yang mana negara pertama Finland dan kebanyakan negara-negara maju, semua negara maju, mereka media ditelus, berintegriti. Dan hari ini bagaimana rakyat dipaksa membuat undi dalam PRU dalam keadaan maklumat dan info yang tak jelas. Maklumat yang info dalam keadaan tak cukup. Betul. Media 24 jam dan Pakatan Rakyat tak boleh pergi bermanifesto. Dan hari ini tambah dengan politik momokan. Momok macam ni, Malaysia akan menjadi macam ni, orang tak ada perintah. Tapi hari ini kita yakin percaya anak muda hari ini di peringkat mahasiswa, kita inginkan satu politik wajah yang baru, politik hujah, politik nilai, politik fakta. Pertama sekali tentang momokan. Sekiranya berlaku transition, perubahan kerajaan, kalau tengok balik negara-negara maju, antara kerajaan, antara dua parti, komponen parti, mereka bertanding. Maknanya rakyat mendapat peluang untuk membuat penilaian tepat. Kenapa? Kerana rakyat tahu perbezaan antara parti atau barisan atau komponen yang manakah menawarkan package terbaik untuk rakyat. Yang mendapat info tersebut. Tapi Malaysia kita tak dapat info tersebut. Malah gini, Malaysia suasana politik memuka tentang sekiranya Pakatan Rakyat merintah negara menjadi Kristian. Ini satu momokan dan tidak ada asas fakta yang tepat. Mungkin saudara boleh jelaskan apa sejauh mana? Oh ya, ni. Kacau dia. Okey,
biasa kita 7 minit. Kalau mencapai terus pada sebab momokan kita dah bangkitkan tadi. Okey. Ada isah. Okey. Tentang negara Kristian. Kristian, kalau ikut distribution of religion in Malaysia, 58% Muslim, 24% Buddha, dan Kristian hanya 9%. Tak logik. Yang kedua, dalam soal nak mengubah perlembagaan Kristian agama rasmi, dia kena melalui majlis raja-raja. Kira majlis raja-raja last defend, kata tak nak, tak kira berlaku. Yang ketiga, dalam Pakatan Rakyat ada PAS PKR DAP. Saya yakin dan percaya sekiranya DAP lah, contoh orang kata macam-macam kat dia, jahat dan sebagainya, sekiranya dia nak buat hal tiba-tiba menjelaskan Kristian nak buka negara, saya yakin ruh jihad, ruh tarbiyah, ruh perjuangan dalam PAS itu masih lagi betul. Ulama-ulama PAS dan PAS, saya yakin saya mereka ini tidak bisu, mereka ini tidak tuli, dan mereka ini tidak buta. Mereka ini bukan orang yang bodoh untuk ditipu, dan mereka ini memiliki keyakinan dan pengalaman politik, sepak terjang politik yang panjang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itu pertama. Kristian hanya 9%, tak logik. Dan yang kedua, dalam Pakatan Rakyat, kita dalam sekiranya jawapan saya kalau saya pimpinan PAS lah contoh. Tapi saya mahasiswa, non-partisan. Okey, sekiranya jawapan sekiranya saya ni seorang pimpinan PAS tentang Pakatan Rakyat, apa yang saya baca dan saya kaji, Pakatan Rakyat, mereka bergerak atas landasan agreement, perjanjian. Maknanya mereka harus mendukung perjanjian. Antara perjanjian semasa dibuat pada tahun 2008 Pakatan Rakyat, PAS, PKR, DAP, mereka tetap teguh dengan perlembagaan. Mereka menjunjung 4 perkara dan takkan ubah 4 perkara ni. Pertama sekali, Islam agama rasmi, institusi sultan, Melayu, dan hak keistimewaan orang Melayu. Dan pertama sekali institusi sultan, yang kedua keistimewaan orang Melayu, yang ketiga raja, dan keempat Islam agama rasmi. 4 perkara ni tak dia ubah. Ni, dan 2 hari lepas statement terbaru Lim Kit Siang, dia kata kita tidak akan kita tetap akan menjaga Islam agama rasmi dan juga hak keistimewaan orang Melayu. So saya rasa bukan mengatakan bahawa DAP ini, saya rasa satu perkara yang tak sihat, politik yang tidak sihat. Yang kedua, tentang DAP anti-Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita tengok balik antara semasa Pulau Pinang di bawah DAP dan juga Pulau Pinang di bawah Barisan Nasional, antara dalam Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional, kita tengok balik peruntukan hal ehwal Islam, peruntukan hal ehwal Islam oleh Pakatan Rakyat. Saya dah bawa data, boleh lepas ni ada tunjuk. Sedikit saya baca peruntukan DAP untuk hal ehwal Islam tahun 2009, 3 budak UMNO ni guna seluruh jentera media yang ada, surat khabar, TV, hari-hari, setiap minggu, guna pula ulama-ulama yang cenderung kepadanya, mengatakan bahawa budak bernama PAS ini telah jentik telinga sampai mati budak memeja. Ini isu yang berlaku hari ini. Isu ini, apa yang dikatakan oleh seorang ulama, Tuan Haji Abdul Hadi Awang, dia kata UMNO berdosa besar kerana apa? Kerana menjadikan isu kalimah Allah ini senjata politik. UMNO berdosa besar kerana menyerahkan isu kalimah Allah ini kepada media saraf propaganda mereka, menjadikan senjata politik untuk menembak parti politik. Sekiranya UMNO ikhlas untuk menyelesaikan masalah isu kalimah Allah secara perundangan, mereka ini tak akan menjadikan menit ini sebagai saraf propaganda. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita lihat kronologi. Kalimah Allah ni bukan isu yang baru. Mereka berlaku pada tahun 2009. Sebab apa? Sebab di Pulau Pinang dan kerajaan sebenarnya, mereka telah meluluskan penggunaan nama Allah dalam Kristian di negeri-negeri yang tidak ada sultan, di Pulau Pinang, di wilayah dan Sabah Sarawak. Benda ni diluluskan oleh kerajaan. PAS tidak ada kuasa nak buat benda ni.
Dan kerajaan di bawah Datuk Seri Idris Jala, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Idris Jala, bagaimana dia telah meluluskan 35,100 naskah buah kitab Bible terjemahan bahasa Melayu, yang mana ketika itu disekat di Pelabuhan Kelang. Dengan kuasa dia memberi kelulusan untuk masuk sebanyak 35,100 Bible dalam bahasa Melayu. Benda ini disembunyikan, menyebabkan rakyat tertipu. Yang disalahkan adalah PAS. Kita tengok balik statement. Apa statement sebenar PAS adalah isu kalimah Allah. Dalam statement PAS ada dua benda besar. Pertama sekali, kalimah Allah diguna pakai oleh semua. Boleh digunakan oleh semua orang. Sebagai contoh, seorang Hindu datang kepada kita, dia kata burung yang berterbangan diciptakan oleh Allah. Kita boleh marah. Seorang Hindu datang, burung yang berterbangan ni diciptakan oleh Allah. Dia kata gitu. Kita boleh marah ke dia? Tak boleh marah sebab betul. Memang dia cakap kita nak marah dia. Tak boleh kamu kata gitu. Bukan kata sokong kamu yang buat. Kita pula yang berasa. Contoh dia datang sini bahawa dia kata manusia ni diciptakan oleh Allah. Kristian datang kata yang itu. Tak boleh marah. Dan itu statement PAS. Yang kedua, PAS dan juga Pakatan Rakyat mengatakan bahawa sekiranya isu ini penterjemahan untuk digunakan untuk menyusahkan masyarakat, mengganggu keamanan, maka Pakatan Rakyat PAS semua tidak setuju. Statement ni Pakatan Rakyat pun statement yang sama, Majlis Syura Ulama PAS pun yang sama, Tuk Uwai Jadi pun statement yang sama, Tuk Uwai Harudin yang sama, Tuk Uwai Nazib pun statement yang sama. Boleh ke media, dia putar belikan. Sebenarnya isu ini isu yang sensitif, dan bagi saya sekiranya UMNO betul-betul ikhlas untuk menyelesaikan isu ini, dia tak akan menjadikan isu ini sebagai saraf propaganda. Dan isu menukar pelbagai, semuanya adalah isu momokan media. Semua momokan media dan mainan media. Tak cukup, baru 5 minit. Baru 5 minit. Dan bagi saya, kerajaan sekiranya kita hari ini, anak muda ingin melihat Malaysia yang baik, kita harus membiasakan tukar kerajaan. Kenapa? Sebab dia begini. Contoh, dalam PRU 13 kita memberi mandat kepada Pakatan Rakyat. Kita lihat prestasi Pakatan Rakyat terhadap kemajuan orang Melayu, kemajuan orang Islam dari sudut kaum, dari sudut kemajuan ekonomi. Sekiranya manifesto mereka tak janji apa semua, 2014 tukar kerajaan Barisan Nasional. Dia supaya ada competition, tahu tak? Supaya check and balance dan competition, yang mana parti untuk menawarkan package terbaik untuk rakyat, supaya mereka ni, kerajaan parti ni, dia takut untuk buat silap, supaya mereka ni takut untuk rasuah, supaya mereka ni takut untuk buat penyelewengan. Kalau dia buat rasuah, buat penyelewengan, rakyat akan hukum. Itu suasana negara yang kita nak bentuk hari ini. Kalau Pakatan Rakyat okey, nampak macho, handsome je siapa tu, kita kekalkan. Kalau rasa lepas ni semua jadi pelik, semua dulu kata daksa Mahulu, sekarang ni Ferrari, esok merintah tukar Ferrari. Tu 14 kita tukar BN. Supaya mana-mana kerajaan yang tidak memberi package terbaik untuk rakyat, mana-mana kerajaan yang tak baik, kita tukar supaya benda tu jadi competition antara dua parti, dua komponen. Wallahualam. Jadi saya setuju berkenaan dengan yang penting tak kisah siapa pemerintah, yang penting dia memperjuangkan agama itu sendirilah dan juga hak rakyat itu sendiri. Ya, terima kasih. Soalan dia lah, ada jawab, dia kondisi lain. Dia kena zaman ni. Kita suruh jawab isu, dia come out conclusion berkenaan dengan kerajaan. Okay? Ada masalah. Jadi sahabat-sahabat baca Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada pusingan ketiga, dan saya rasa pusingan ketiga ini audiens, hadirin, hadirat mungkin ada pendapat, pandangan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ni. Jadi kita jemput mana-mana brother, sister saya nampak di Makdir pun nampak khusyuk dengar, dari fikir nampak. Sister kita depan ni syuhada, ada daripada tadi dia catat, tak ada point dia catat.
dan conclusion panjang pula tu. Jadi mungkin kita buka kepada hadirin, brothers and sisters, untuk bagi apa pendapat. Ini panelis yang kita lantik khusus untuk round yang ketiga ni. Siapa yang sudi menjadi panelis yang keempat, silakan. Boleh utarakan. Sila. Saya rasa tak perlu mic kot, boleh cakap dulu lah. Sama ada nak terpulang, nak diri pun boleh. Kalau rasa suara kuat tu, boleh duduk. Okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah buka sekejap. Kuatif Kuaziz, Fakulti Kejururawatan, tahun ketiga. Detail lah kan. Okey, baik. Pertama nak berpandangan mengenai media. Media sekarang ni dia melihat bahawa Barisan Nasional ini sebagai satu kerajaan yang kekal selamanya. Sedangkan Barisan Nasional dan juga PR adalah satu parti yang memerintah. Dan ada juga golongan-golongan yang mengatakan mereka-mereka yang bekerja di bawah kerajaan yang tidak menyokong kerajaan, maka mereka telah melupakan jasa kerajaan. Sedangkan menjadi tanggungjawab mana-mana kerajaan yang memerintah untuk membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat dia, pada rakyat dia. Kan? Okey. Jadi masa takut setengah masa. Okey. Jadi itu pandangan lah mengenai media. Dan kemudian pagi tadi, pagi semalam saya menonton majalah 3 secara majalah 3 pagi. Malaysia hari ini. Saya tak langsung saya posting di iClinic dan saya menontonlah TV3 Malaysia. Dia ada satu lagu, dibuat lagu baru lah sekarang ni, iaitu Sayangi Selangor Yakini BN. Secara directnya dia mempromosikan BN di situ. Maka saya sebagai rakyat Selangor, saya sangat peras lah. Okey, baik. Kemudian yang terbaru juga dalam hari yang sama ada temu bual bersama dengan Datuk Asali. Okey, baik. Mengenai dengan Datuk Asali mengeluarkan satu statement rasmi daripada Jati sendiri. Mereka memutuskan bahawa pada PRU kali ini wajib untuk mengundi Barisan Nasional. Okey, wajib untuk mengundi Barisan Nasional kerana mereka mengatakan, mereka menganggarkan bahawa PR ini tidak mampu untuk menjaga tiga perkara yang bincang tadi lah, iaitu Melayu, Islam dan juga Diraja. Okey, ini berdasarkan kepada perkara yang pertama, kalimah Allah disyirikkan. Okey, kedua, membentuk negara sekular, dan ketiga, menggugurkan pembentukan negara Islam dan hudud. Yang keempat, hapuskan hak orang Melayu, dan kelima, pahaman pluralisme sebagai asas beragama. Nasa kita dah rangkum panjang lah tadi. Dan kemudian benda ni dia berdasarkan, dia mengatakan pandangan ini atau keputusan ini berdasarkan kepada perbincangan bersama para ulama dan juga ustaz-ustaz, ahli negarawan dan sebagainya di peringkat Jati, dan mengambil kepada 3 kaedah fiqh lah. Yang pertama, ma la yatimu wajib illa bihi fa huwa wajib. Cadang ke soal? Soal. Yang pertama tadi pandangan lah. Yang kedua soal lah. Okey. Yang kedua, menolak mudarat lebih baik daripada memilih satu kebaikan. Itu kaedah yang kedua diguna pakai lah. Dan kaedah yang ketiga, menolak memilih mudarat lebih kecil berbanding mudarat lebih besar. Jadi ini kerisauan Jati yang Sali mengenai PR yang tidak mampu menjaga yang kita bincangkan tadi berdasarkan 3 kaedah fiqh tadi. Jadi saya nak tahulah pandangan mana-mana ahli panel mengenai statement yang dikeluarkan oleh Datuk Sali. Wallahualam. Pandangan lah untuk yang kedua tu. Yes. Okay, kita buka lagi komen, cadangan, dan juga mungkin ada pandangan berbeza berkenaan topik dibincangkan. Sila. Terima kasih kepada Saudara Hakim tadi atas pandangan yang saya kira cukup bernas lah. Sila kepada brother atau sister, ada pandangan berbeza? Okey, silakan. Kita tidak ada hak pakatan. Kita bercakap berkenaan dengan konteks hujah dan juga fakta. Tanya pada Pakatan, apakah strategi Pakatan untuk mengenangkan agenda Islam dalam Pakatan Rakyat? Kerana dalam Pakatan Rakyat ada DAP kan, macam mana strategi mereka untuk melaksanakan agenda negara Islam yang dilakukan oleh PAS dalam Pakatan Rakyat? Apakah strategi mereka? Wallahualam. Okey, baik. Silakan, ada lain?
Okey. Islam, Muhammad Abdul Rahman, Tak kuat sikit kan? tahun 3 kemudian. Apa ni, minta maaf suara tak berapa kuat lah. So kalau perlukan mikrofon, saya datang duluan. Jadi sebenarnya saya cukup tertarik apa ni dengan tajuk perbincangan pada malam ni. Dan alhamdulillah, walaupun selalunya apa ni waktu malam tu saya habiskan masa dengan apa ni dengan benda lain. Jadi malam ni saya korbankan sikit masa tu nak datang nak dengar. Bila sebab apa ni menyinggung isu Islam, jadi satu benda yang rasa penting kot untuk kita datang, kita dengar dan kita apa ni dapat sesuatu lah supaya kita apa ni dengar daripada perbincangan malam ni. Jadi bila saya apa ni saya tengok, saya dengar perbincangan malam ni terkisar dalam apa ni dia jadi kurang menariknya bila apa ni berkisar tentang antara PN, Pakatan Rakyat, kerajaan, pembangkang dan sebagainya lah. Jadi saya melihat apa ni, kalau hari ni kita tengok ada fenomena arus baru yang apa ni satu kata politik yang merentasi politik kepartian. Ini mungkin sesuatu yang saya rasa cukup asing lah bagi apa ni saya sendiri dan mungkin sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya lebih nak berkongsi lah. Jadi bila kita melihat perkara ni, isu yang kita bangkitkan tentang Melayu, tentang Islam, saya melihat pada hari ini apa ni umat Islam khususnya Melayu kurang apa ni ataupun tidak diagendakan secara jelas. Bagaimana kita melihat, kalau saya kata pada pandangan saya, kalau orang kata daripada sejarahnya bermula dengan UMNO, kerosakan apa ni, bukan kata apa ni bersih jahat ke apa, tapi nak kata secara kita boleh tengok apa ni penguasaan daripada kerajaan sejak apa ni kemerdekaan sampai sekarang, Melayu tu makin layu. Saya rasa punca dia bukannya apa ni bermula daripada UMNO, tapi bermulanya daripada penjajahan daripada British itu sendiri. Kalau kita nak total, nak salahkan apa ni orang yang ada sekarang hari ini, mungkin mereka ni adalah apa ni golongan-golongan yang apa ni diwariskan lah. Manakala kita saya bukannya hidup pada zaman 50-an, so saya tak tahu, saya tidak apa ni boleh nak mengeluarkan fakta yang betul. Sebab hari ini saya baca utusan, saya baca harakah, saya baca sejarah, saya baca apa buku-buku yang saya boleh baca lah. Dan banyak apa ni, banyak pertembungan, banyak apa ni dalam fakta itu sendiri. Jadi saya melihat benda ni, kita sebagai umat Islam kembali kepada asal. Maksudnya walaupun kita beri di pihak mana pun, Islam tu nombor satu. Apa ni PR ke, BN ke, apa ni Islam celup ke, Islam pure ke, tapi kita Islam nombor satu. Lepas tu jadi kalau kita tengok pada hari ini pertembungan apa ni UMNO PAS masih berlaku kan, dan kita tak sampai bila wallahu alam. Jadi hari ini kalau kita tengok apa ni politik yang cuba nak dibawa dalam arus baru ni, kita nak pilih seseorang tu berdasarkan dia punya credibility ataupun Islam sendiri kan. Jadi hari ini saya ada satu soalan juga. Bagaimana kalau kita tengok hari ini, orang kata kalau kita nak apa ni nak tegakkan Islam tu, tapi kita bersama-sama dengan orang yang tidak memahami Islam, bukan kata menentang tetapi tidak memahami Islam. Itu persoalan apa ni yang kafir harbi, kafir zimmi tu kita tolak tepi. Tapi kita nak membawa Islam, khususnya orang Melayu, apa ni ke depan dengan mengajak orang yang apa ni bukan yang tidak betul-betul memahami Islam. Siapa tu MCA ke DMP ke MIC tu, itu terpulang pada apa ni, terpulang pada pandangan audien ataupun panelis untuk menilai sendiri lah. Kita mungkin ada pandangan masing-masing. Jadi minta ulang soalan. Soalan saya apa ni, yang tadi satu nak dapat tadi, bagaimana kita apa ni nak
nak membawa Islam, dalam masa yang sama orang yang Kita bersekongkol dengan bersekongkol, maksudnya kita mengajak orang-orang yang tidak faham Islam untuk ataupun secara jelasnya spesifiknya, contoh kita kata dalam dalam UMNO pula, Barisan Nasional, dia nak cater semua bangsa termasuk yang bukan Muslim, dia bersama dengan MCA, dan dalam Pakatan Rakyat PAS PKR bergabung sama dengan DAP untuk nak menguasai Putrajaya dan ada agenda Islamnya. Jadi soalan saya, mungkin kalau kita tengok DAP ada agenda tersendiri, dan agenda yang boleh kita baca, boleh kita tengok saya dalam. rasa kita semua faham DAP ada agenda sendiri, MC dan sebagainya. Jadi saya minta jelaskan soalan itu. Okey, soalan saya, Ah, kalau hari ni kita tengok DAP, PKR, PAS ada isu-isu yang mereka sepakatkan, dan andainya satu masa nanti insya-Allah lepas PR nanti, kalau PR menang, saya rasa saya berpendapat isu-isu yang yang mereka sepakatkan itu insya-Allah selesai. Tapi bagaimana dengan isu-isu yang tidak mereka sepakati? Adakah mereka akan sepasnya akan bertembung sama sendiri? Allah alam. ya, terima kasih soalan. Sila, okey, silakan. Kita ada terima kasih kepada, saya rasa sama ada mewakili individu ataupun ISMA. Kita ada jemput wakil daripada ISMA sebenarnya datang mana-mana tu, tapi tidak dapat sambutan lah. Tapi mungkin saya rasa ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, terima kasih datang sebagai audiens memberikan pandangan berbeza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya nak kita semua fikir melalui luar kotak, melalui luar kotak politik. Pertamanya isu mengenai Melayu. Kita perkenalkan diri dulu. Suhaib Arumi bin Ismail. Ya. Bioscience. Biotech. Mana? Okey. Okey, boleh teruskan. Pertama, saya nak kita semua fikir luar kotak. Isu mengenai Islam dan Melayu, sepatutnya bagi saya kita perlu keluar daripada kotak politik itu sendiri. Di mana yang panel pertama disebut, isu ni, isu kaum ni sepatutnya yang diperjuangkan adalah kaum, bukan parti politik bagi saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya cukup muak dengan pandangan Islam kuasa ni. Bagi saya Islam, kita ada Islam ummah dan Islam kuasa. Islam kuasa ni Islam yang mereka lihat Islam sebagai satu ideologi, iaitu nak bawa Islam kita mesti kena ada negara, kita mesti kena perjuangkan politik. Sedangkan apa yang Rasulullah buat dulu, Rasulullah buat secara holistik, bukan sekadar negara tapi setiap ummah sejagat. Okey, yang ketiga, Jadi pandangan saudara ataupun itu suatu soalan? pandangan saya. Pandangan. Yang ketiga, bagi saya kita kena letakkan satu pada tempatnya lah. Ya, kita orang Islam, ya kita bangsa Melayu, kita tak boleh pisahkan benda tu. Seperti mana yang Dr. Tariq Ramadan sebut, saya orang Islam, saya bangsa Swedish dan saya keturunan Mesir. Tapi dia macam tak boleh nak, okey, bila kita Islam kita mesti marginalisekan Melayu tu. Saya tak, kita perlu bawa secara kena pada tempatnya lah. Dan mengenai apa yang sebut tadi, DAP kan, tentang DAP yang bawa contohnya tak faham tentang Islam. Bagi saya DAP sangat faham tentang Islam, sebab saya pernah sembang dengan mereka. Dan kita perlu keluar daripada kotak kebangsaan lah. Macam PR kan, PR ada bawa pelbagai pemikiran, dan DAP ada dalam Pakatan Rakyat, semua parti-parti komponennya ada pelbagai bangsa. Bukan seperti mana PN yang ada yang hanya satu parti tu satu bangsa saja. Nampak? Dan PKR ada Melayu, Cina, India. PAS ada Melayu bukan. Melayu, Cina, India. Okey. Dan DAP pun ada Melayu, Cina, India. Baik, ada soalan daripada
Atau semua ni pandangan tadi? Saya nak minta semua fikir pasal itu lah. Ya, baik. Terima kasih. Kita raikan segala bentuk pandangan, segala bentuk komen, perkataan diskusi tajuk ini kita raikan. Jadi kalau ada hadirin bagi pandangan, ala juga. Silakan. Saya ada soalan. Ya. Nama saya Muhammad Arif Hamzah, Biotech third year. Soalan saya masuk status quo sikit kan. Kan kita di UAE ni popular dengan WUFI dia kan, We Unite for Islam. So soalan saya, wajar atau tidak seorang wajar atau tidak pucuk pimpinan di sesebuah universiti seperti kita sendiri ada SRC membawa dia punya ideologi, bukan ideologi, dia punya Saya rasa saudara, kita fokuskan pada diskusi topik yang kita bincang pada malam ini, Melayu Islam pasca PRU. Yalah, nak masuk dah ni. Membawa dia punya ideologi parti yang dia bawakan seperti pembangkang ataupun kerajaan sehingga membawa perpecahan kepada pelajar-pelajar itu sendiri daripada segi Islamiknya. Sebab secara Islamnya kita mengamalkan ukhuwah, mengeratkan ukhuwah, sedangkan bila kita membawa kita punya fahaman parti-parti kita sendiri, dia akan menyebabkan perpecahan seperti yang berlaku di Kuantan Chit-Chat yang kita tahu baru-baru ini. Ini dah disebutkan. Soalan dia, itulah soalan dia. Jadi soalan secara jelas ni bagaimana yang berkaitan? Soalan dia, wajar atau tidak pucuk pimpinan sesebuah pucuk pimpinan pelajar di universiti untuk membawa fahaman partinya sehingga boleh menyebabkan tendensi perpecahan antara pelajar itu sendiri, sebab Islam sendiri mengeratkan ukhuwah. Maaf, saya rasa tidak ada kaitan dengan tajuk kita bincangkan, Melayu dan Islam pasca PRU 13. Boleh jelas? Saya rasa dah dijelaskan panel pertama tadi, PRU 13. Kita ada banyak topik nak bincangkan, tapi pada malam ini kita akan bincangkan fokus pada topik kita. Okey? Kita hormatilah pada ni. Ada soalan lain? Saya. Oh, okey. Berarti kita biar dulu register. Ya. Saya seorang Nurani daripada Perak. Third year Biotech. Kalau nak bagi pandangan, bagi Soalan yang pertama, atau bagi soalan, silakan. Bila bercakap tentang kuasa, apakah yang menjadi parameter dalam kekuasaan itu? Adakah semata-mata bilangan kerusi di parlimen, pengaruh, ilmu? Nyatakan. Yang kedua, nyatakan ciri-ciri good governance seperti yang daripada perspektif kalian. Dan yang ketiga, namakan satu alat utama yang boleh menyatu padukan bangsa-bangsa di Malaysia dalam wakil negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Jadi sebab sekarang ni dah pukul 9 dah tengok jam, jadi saya minta lepas ni boleh terus sambung. Dan cumanya saya mohon untuk panel nak bagi pandangan ni, nak bagi soalan. yang pertama saya minta sambung, dan yang kedua saya minta untuk, sebab saya orang kampung, jadi saya nak saya berlapis-lapis lah. Jadi saya nak minta untuk para panel minta sebut seperti apa yang panel utama sebut, iaitu berkenaan dengan kalau BN menang apa yang akan jadi, kalau PR menang apa akan jadi, supaya bila saya keluar saya tahu saya nak undi siapa lepas ni. Jadi sebelum kita bagi ahli panel kita untuk menjawab dahulu, ada pandangan ataupun berkenaan soalan-soalan yang ditanyakan tadi, dia pun dipersilakan mana-mana panel untuk menjawab soalan itu. Okey? Saudara Izzat, Fatih ataupun saudara Arif, saya buka kepada semua. Ya, Alhamdulillah, Masyarakat sudah saya ambil saya ambil sampai 11.30, kita ambil. So, baru tak nak? Kan? Okay, pasal saya PRGN, saya raja. Okay, saya masih tidak lari, saya cuba untuk tidak lari daripada titah Raja Nazrin. Oh, itu saya. So, saya memang titah Raja Nazrin sangat-sangat yang boleh kita bincangkan sebenarnya. Okay, dan ia sangat baik, sangat penting untuk kita bincangkan. Sebab bila bincang soal analisa orang Melayu, sebab tu saya kata Raja Melayu ni dia fikir jauh.
ketika 1997 itu, salah satu dari tujuan wasiat adalah tanah rizal orang Melayu kena kekalkan. Sebab dia tahu orang Melayu ini kat kampung, masa tu kat nelayan lagi, kat apa lagi, ke sawah lagi, yang kat Landa tu Cina. Raja Melayu kata tanah rizal orang Melayu kekalkan. Cuma problemnya je lah, di pertengahan itu ada yang menjual, ada yang masalah. Tapi semangat raja permulaan itu sudah ada. Dia dah berfikir jauh. Satu lagi poin saya nak berikan, raja buat ketika itu 1947. Ketika itu dia melihat terlalu banyak buruh asing yang masuk. Okey, terlalu banyak buruh asing yang masuk. Kemudian apa raja cakap dekat British tolong seimbangkan. Dan yang dia buat, dia masukkan ramai buruh-buruh dari Jawa. So Jawa sini, anda adalah hasil strategi raja. Kena faham kan? Ada dalam kitab, kita baca. Dia nak menceritakan bagaimana strategi raja itu. Masuk banyak buruh Cina, banyak buruh India masuk. Dia kata kat raja kat British, saya nampak tidak sesuai di sini. Kita masukkan banyakkan buruh Jawa. Nak suruh orang mengandung tak sempat. So banyakkan masuk buruh Jawa supaya nak bagi tambah. So itu yang dilakukan oleh raja. Saya nak ceritakan ke sini ialah, saya nak sampai konteks tadi, saya nak jawab tadi konteks pada tanah. Saya jadi bagaimana raja itu sebagai sebuah tempat yang mungkin kita boleh akhiri. Sebab saya nak akhiri dengan persoalan raja ini, dengan benda ni. Kepentingan raja ni masih lagi yang kita boleh bawakan, masih lagi penting untuk kita teruskan. So macam saya kata permulaan tadi, ada 7. Sebab saya cuba kita keluar daripada konteks politik. Saya senaraikan ada 7 benda yang harus kita risaukan tentang masa depan orang Melayu. Masa depan bahasa, yang tahu bahasa Melayu. Macam soalan Sarah tadi, dia kata apa? Di manakah penyatuan masyarakat Malaysia ini? Bagi saya salah satu adalah bahasa Melayu. Bagaimana bahasa ini boleh, kalau saya rasa dulu pernah dibincangkan satu idea sekolah bestari, sekolah wawasan, yang mana kita nak hapuskan SJKC, SJKT supaya semua boleh masuk dalam sebuah SK dan kita boleh bergaul di dalamnya. Dan bahasa Melayu itu diangkat supaya dia menjadi ejen perpaduan. Itu yang kita nak. Ejen perpaduan ni saya rasa salah satunya adalah bahasa. Itu yang nak menjawab soalan Syarah Zazwani. Bahasa itu menjadikan satu ejen penyatuan yang boleh kita angkat, kita kekalkan. So menjawab persoalan tajuk pasca PRU 13. Okey, saya nak balik pada pasca PRU 13. Fazli dia kata saya keluar ni nak BN ke PR. Saya ambil konteks bahasa dulu. Saya kata tadi pada permulaan, kita nak cari tentang masa depan, kita tengok masa silam. Kita tengok track record antara BN, PR. Siapa yang lebih memperjuangkan bahasa? Siapa? Sama saya. Kita telah melalui zaman gelap PPSMA. Betul. 6 tahun itu PPSMA. Kita telah kehilangan tulisan Jawi. Tetapi di pihak PR, ingat, di pihak PR ada isu. Apa isu ya? Tanda ada 3 bahasa. Betul? Ingat? Di sebuah tanda signboard, dia nak 3 bahasa kat situ. Bahasa Melayu ada, bahasa Cina ada, bahasa India ada. Itu track record kan? Kita tengok dua sekali. Maksudnya dua rekod nampak macam sama-sama. Tapi so macam mana? Keluar nak beli siapa? So berbalik kepada yang kuat hati sekali. Siapa yang lebih mudarat? Itu susah hari-hari ni. Dia bukan tidak semudah pangkah saja. Dia ada benda yang kita harus lihat dalam. Sebab tu saya senaraikan 7 benda tadi. Saya boleh cerita bahasa. Dia dah 2 raja. Apa lagi? Siapa salin? Hak istimewa Melayu. Politik kan? Dia bicara soal politik je. Politik kan? Kekuasaan Melayu itu. Macam soalan tadi, menarik juga. Di mana kekuasaan Melayu? Kerusinya kah? Macam soalan dikerisnya kah? Kerusinya kah? Apa? Perdana Menterinya kah? Di mana Perdana Menterinya kah? Apa lagi? Rajanya kah? Itu kekuasaan ni kita suatu yang sangat penting untuk kita risaukan. Baik itu mungkin yang dirisaukan oleh sahabat kita di Aras Baru. Dia kata apa? Dia risaukan benda tu.
Walaupun PR itu naik, siapakah yang akan berkuasa menentukan dasar? Siapa yang lebih ke hadapan menentukan dasar? Kalau kita tengok, mungkin kita ambil contoh track record lah, kita ambil rekod. Mungkin di Selangor, apa isu di Selangor? Di Selangor air lah, tapi air tak masuk dalam senarai. Cuma bila kita tengok hak politik tadi, kita bincang politik tadi, kuasa politik orang Melayu, seperti orang Melayu ini, kita risaukan yang kita boleh fikirkan bersama-sama, di mana kuasa yang kita nak tengok sebenarnya. Adakah pada penguasaan dasar, bilangan kerusi dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dalam ni, kita kerisauan kita, orang perempuan pun harus risaukan. Bila di pihak UMNO tu sendiri, bilangan yang UMNO-BN, bilangan yang menjadi wakil rakyat ataupun dicalonkan untuk PRU tidak sampai 15%, kan? Saya tak tahu dia tak sampai 15%. So orang perempuan dah boleh decide lah siapa yang nak dipilih. Sebab dia di pihak PN UMNO, bilangan wanita yang diangkat menjadi